أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, juga memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama. Mudah-mudahan pertemuan dan kita pada malam ini akan mengundang rahmat, redha dan keampunan daripadanya insya-Allah. Pada malam ini kita nak melihat dan berkongsi satu ayat daripada surah Ar-Ra'd yang menjadi sumber ketenangan orang-orang yang beriman. Bila manusia hidup atas di dunia ni, maka banyak perkara yang berlaku dalam hidup manusia yang menyebabkan manusia tu tidak beriman kepada Allah. Dan banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi ini menyebabkan manusia rasa serabut hidup dia. Hidup dia rasa kosong. Bila tanya kepada dia, macam mana hidup kamu dalam keadaan kamu begini-begini, dia kata, aku dah cukup dah semua. Anak, isteri, family, ada harta sikit, tapi hidup aku tak tenang. Aku rasa kosong atas dunia ni. Dan aku tak tahu pasal apa hidup aku tak tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan satu ayat, iaitu ayat yang ke-28 daripada surah Ar-Ra'd, nak memberi jawapan kepada manusia-manusia yang tidak tenang di atas muka bumi ini, supaya mereka dapat mencari jalan ketenangan yang abadi. Manusia sering tanya kepada diri dia, di mana aku nak dapat ketenangan? Maka banyaklah cara manusia ni cari ketenangan. Ada ketenangan yang dicarinya itu menipu dia. Dia dalam keadaan serabut, dia kata kita pergi minum bagi mabuk, jadi hilang masalah semua. Ataupun dalam kosot-kosot hidup kita ni, bunuh diri. Habis tak fikir apa, kita tenang di situ je. Dia cari jalan ketenangan tu dalam keadaan yang salah. Ada orang yang dia bila rasa tak tenang duduk dengan ramai-ramai orang, dia berkurung dalam bilik dia. Dia rasa duduk sorang-sorang, dia kata itu tenang. Ada orang dia nak mencari ketenangan, dia pergi travel. Dia naik atas gunung, hiking, dia selam dalam laut, dia rasa tenang dalam keadaan begitu. Ada orang yang pergi cari pantai, tengok ombak dan sebagainya, dia rasa tenang dalam keadaan macam tu. Dan kita sentiasa nak mencari ketenangan. Kita lah macam baya-baya saya ni, masih kerja dan sebagainya. Bila mai hujung minggu, dia dah start nak fikir, nak pi cari, nak pi janda baik kan, mandi terjun ke apa ke. Supaya apa? Tak mau fikir ni pasal kerja apa benda ni, kita nak relax. So manusia ni sampai bila pun dia nak cari ketenangan itu. Maka jawapan yang paling tuntas Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk cari ketenangan adalah pergi kepada Tuhan punya
ketenangan itu. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang ni yang kita nak bahaskan, ayat 28 daripada surah Ar-Ra'd. Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, dia tulis di dalam tafsir dia, tafsir fi zilalil Quran. Dia kata ayat yang berikut, ayat yang ke-28 surah Ar-Ra'd ini melukiskan gambaran hati orang-orang yang beriman itu sangat halus. Kerana dia ni sentiasa berada dalam suasana yang tenteram, yang mesra, yang damai, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram kerana mengingati Allah. Itu yang disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka kemudiannya Allah kata, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah itu tenang tenteram hati manusia. Iaitu maksudnya apa? Mereka yang rasa tenteram kerana hubungan mereka itu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rasa mesra di samping Allah. Dia akan rasa aman bila berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hati mereka akan rasa tenteram daripada gelisah. Hati mereka akan rasa aman daripada kebingungan. Kerana mereka faham hikmah Allah menciptakan mereka. Hikmah bermulanya hidup di dunia dan berakhir di akhirat. Mereka faham benda ni. Dan mereka merasa aman tenteram dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada segala bahaya, pencerobohan, kemudaratan, kejahatan yang berlaku ke atas mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nak buat something kepada mereka, mereka yakin kalau Allah tak izin, maka tak berlaku kejahatan itu pada diri mereka. Ini yang mereka pegang sehingga mereka rasa tenteram dan aman, sebab mereka yakin Allah akan pelihara mereka. Ya. Surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ar-Ra'd surah ke? Jumpa surah Ar-Ra'd selepas surah Yusuf. Selepas surah Yusuf. Ayat yang ke-28. Baik. Maka mereka faham konteks di mana Allah sentiasa pelihara diri mereka. Mereka tidak akan dapat mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So mereka tak akan takut dengan apa pun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka menerima atau mendapat kemudaratan itu, mereka dapat sesuatu ujian, kesusahan kepada mereka, remuk, redum hati mereka ni, keadaan begitu, maka mereka bersikap redha dengan ujian Allah. Ini ketenangan yang ada kepada orang yang beriman apabila datang ujian yang berat kepada mereka. So mereka akan hadapi ujian itu pun, beratnya musibah kepada mereka, dalam keadaan mereka tenang. Mereka tak jadi serabut, mereka tak menjadi gelabah
dalam keadaan begitu. Mereka akan merasa tenteram dengan rahmat Allah, dan sebab itulah Allah menyebut dan ingatkan kepada kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah itu tenang tenteram hati manusia. Tadi on the way saya daripada rumah nak mai sini. Tuan-tuan, berdebat hati ni bersepah, turun saja saya duduk apartment, turun di bawah tu dah azan, tuan-tuan. Nak mai ke sini 40-45 minit, tengok range dalam Waze tu. Kata pi dah. Sempat ke tak sempat ni? Dalam keadaan kita duduk takut ni. Nak jumpa tuan-tuan, sampai ke tak sampai ni? Kita ingat ayat ni supaya kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk serabut dalam jam ni, ingat kepada Allah, nanti Allah tolong. Sungguh tuan-tuan, nampak jam tapi mudah laluan kita ni. Dengan traffic light pun banyak tapi hijau. Masya Allah tuan-tuan. Bila kita teringat ayat ni dan kita menghadapi situasi tu, kita akan rasa. Mungkin hari ini kita ada lagi dalam keadaan tidak menerima ujian dan sebagainya. Ada kala kita kena, time kita kena tu, kita ingat ayat ni. Ingat kepada Allah sungguh-sungguh. Dalam duk tenang rumah tangga ni, tiba-tiba ada duk clash dengan bini kita, dengan suami kita, nak bergaduh. Nak bergaduh tu dia nak main serabut. Ingat kepada Allah, nanti Allah akan perbaiki hubungan tu. Dia akan tenangkan balik suasana. Dalam kerja kita, bos kita duk bagi banyak ni segala kerja-kerja dan sebagainya. Kita duk jadi serabut ni, macam mana nak buat ni, susah ni benda ni semua. Ingat kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan pekerjaan kita. Anak kita nak exam, dia kata abah, dia call kita ni, mak, ayah, susah ni. Di mai zaman Covid pula ni, kita tak jumpa lecturer, tiba nak ada exam pula apa semua ni. Ingat pesan kepada dia ni. Banyakkan zikir kepada Allah. Kamu usaha sungguh-sungguh dan jangan lupa Allah ni. Zikir banyak-banyak. Allah akan mudahkan pengajaran dan pemahaman kamu ni. Macam tu punya duk ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita duk serabut perut ni. Tapi orang yang beriman, time tu dia guna untuk mendekatkan diri dia kepada Allah betul-betul. Ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah itu akan menenangkan hati kamu. Bukan saja tenang, masalah yang serabut rusut tu akan terbongkar sikit-sikit, akan terurai sikit-sikit. Ni kuasa bizikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi mereka yang beriman kepada Allah, kita beriman bahawa Allah itu Tuhan sekalian alam. Segala benda apa yang ada atas alam semesta ni, semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu masalah pun di atas dunia ni tidak boleh diselesaikan oleh Allah. Allah Taala yang ciptakan alam semesta ini. Allah tahu apa yang berlaku dan Allah memang kadang-kala merancang suasana keadaan susah itu untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Dia. Supaya kita duk sebut nama Dia. Supaya kita duk berzikir kepada Dia. Supaya kita angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ni sekarang dalam keadaan yang macam ni, tolong dan bantu aku ya Allah. Itu yang Allah nak. Kita ni hamba Dia buat macam tu. Sebab kadang-kadang manusia ni Allah faham dah, kalau duk bagi nikmat, kesenangan, ketenangan yang panjang kepada dia, dia boleh jadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi tak ingat kepada Allah. Berbanding dalam keadaan dia susah. Mudah ceritalah, kita cuba bayangkan. Orang kerja kerajaan, contoh macam saya lah, kita sampai hujung bulan, 25 hari bulan tu kita tahu dah masuk gaji. Berbanding dengan seorang petani, dia susah payah daripada mula dengan
semai benih dengan duk jaga, dan dia ni duk berharap apa? Jangan duk ada penyakit kepada tumbuhan aku, jangan duk ya Allah tolonglah bagi tumbuhan aku ni yang aku tanam ni menjadi elok, membuahkan hasil, boleh aku jual. Tuan-tuan, dalam dua suasana ni, yang mana yang lebih bergantung kepada Allah? Ni, aduk tanam. Kerana apa? Dia mengharapkan kepada Allah supaya tanamannya menjadi. Berbanding kita kadang-kadang kita dah senang duduk di pejabat kan. Tapi akhir bulan kita tahu masuk gaji dah. Oh, senang hidup kita, tenang kan. Tapi boleh jadi dalam keadaan yang tenang itu, itulah menyebabkan kita lupa kepada Allah. Tapi bukan nak kata kepada siapa-siapa yang kerja kerajaan atau kerja swasta yang dapat gaji hujung, bukan. Tapi nak bandingkan keadaan begitu supaya kita nampak bahawa sedikit kesusahan yang Allah bagi itu menyebabkan kita ni lebih dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita sering baca dalam Quran, Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ni cukup banyak diulang di dalam Al-Quran. Allah berkuasa atas sesuatu, Allah berkuasa atas sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang lebih atas daripada Allah, melainkan Allah menguasai benda tu. Dalam surah Ali Imran ayat 165, dalam surah Al-Maidah ayat 17, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, Allah bagi tahu benda yang sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bila kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, kita tahu bahawa kita sedang berada di bawah kekuasaan Dia yang menguasai segala-galanya. Kita berada di bawah naungan Dia, berada bawah pelindungan Dia. Dan Dialah yang selama ini memberikan rezeki kepada kita sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Kita duduk dalam rahim ibu kita, yang pi suap makan tu, ibu kita tak mampu nak suap lagi kita time tu. Siapa yang bagi kita makan? Allah Ta'ala bagi kita makan. Daripada zat-zat yang mak kita makan tu, Allah jadikan ia makanan kepada kita. Kita keluar daripada perut mak kita, Allah jadikan susu pada badan mak kita sebagai rezeki kepada kita ni, untuk kita minum waktu kecil. Bukan mak kita duk pi bancuh susu ke apa ke. Yalah, sampai time dia mak kita bancuh susu juga, tapi yang tiba-tiba ada di badan mak kita ni susu. Siapa yang buat benda tu? Siapa yang bagi rezeki kepada kita melalui badan mak kita tu? Allah Ta'ala. Sampai hari ni umur kita berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki yang tak putus kepada kita. Dan Dialah, selain daripada Dia jaga kita, Dia bagi rezeki kepada kita, Dialah juga menurunkan Rasul untuk bagi peringatan kepada kita supaya kita ni berada pada jalan Dia yang lurus. Kalau kita telaah Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi kepada hamba Dia pelbagai janji. Dan kita tahu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah dimungkiri, pasti akan terjadi. Dan dalam Al-Quran ada kisah-kisah orang yang telah menang dengan mempercayai janji tersebut. Bila dia mempercayai janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam Quran diceritakan manusia-manusia yang tewas kerana
mengabaikan janji Allah ataupun tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang yang terkemudian daripada orang yang diceritakan daripada Quran itu, bila kita baca Quran dan kita buat pilihan, sama ada kita meyakini janji Allah ataupun tidak, maka seharusnya kita memilih untuk mencontohi orang-orang yang menang, yang mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita mahu menang di akhirat, maka jalan apa yang mereka ambil, iaitulah jalan mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dan janji apa yang Allah bagi kepada kita? Ingat kepada Allah, hati kamu akan jadi tenteram. Inilah yang menjadi janji Allah kepada orang Islam, kepada kita, untuk kita pegang atas dunia ni. Maka kalau kita pegang benda ni, kita akan berjaya di dunia, apatah lagi di akhirat. Orang yang meyakini janji Allah ini, mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi, mereka akan sentiasa di bawah perlindungan Allah. Sebagai manusia, kita ni yang ada perasaan dan juga menghadapi situasi turun naik. Ada kala hati kita itu lapang, ada kala hati kita itu keronyok macam kertas, kan? Boleh jadi kita ambil kertas, kita keronyok, kemudian kita buka balik keronyok tu, dia lapang balik. Maka itulah keadaan yang sudah pasti berlaku kepada semua orang. Hati kita kadang-kadang rasa sempit, rasa keronyok, kadang-kadang rasa lapang. Dan memang itulah yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan dalam Quran juga, bila disebut Allah itu Maha Pengasih, Allah itu sangat kasih kepada hamba-hamba dia. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu pemberi rezeki. Maka hati kita ni rasa apa? Rasa lapang. Bila Quran cerita pasal inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ni keras, dahsyat, kita rasa apa? Oh, rasa sempit, rasa keronyok hati kita. Dah. Maka Quran memang dia nak ceritakan sifat Allah itu begitu, dan dia bawa kepada manusia supaya hati kita ni tidak sentiasa rasa relax. Buat maksiat pun okey, tak ingat Allah pun okey, kan? Maka Quran datang dalam keadaan dia renyuk hati manusia supaya kita ingat balik kepada Allah. Kita takut nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fungsi dia, untuk diberikan sedikit kegelisahan kepada manusia. Bila hati manusia ni sempit dan sukar, dia akan pergi, ataupun kadang-kala dia diambang ketidakpercayaan. Dia tak percaya. Namun kalau iman dia benar, maka ketenangan akan masuk ke dalam hati dia semula. Yang ni cakap memang sedap, tapi nak rasa kena lalui kesusahan tu dulu. Dan bila lalui kesusahan itu dulu, kita ingat, kita zikir, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita yakin dan percaya kepada dia, barulah kita akan rasa sendiri ketenangan itu datang masuk semula ke dalam hati kita. Dan akhirnya bila hati kita menjadi tenang semula, kita akan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhlak kita pun akan berubah. Tuan-tuan boleh tengok dan bayangkan, dua orang yang berada dalam kesempitan, satu yang tak ingat kepada Allah, satu lagi yang ingat kepada Allah. Dua-dua dalam keadaan kesempitan ni. Contoh, satu tempat kena tsunami. Dia ada dua orang. Satu orang dia tak yakin dengan Allah, dia akan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bagi kat kita dah
semayang, kita dah apa sekian. Kenapa begini nasib kita? Orang yang tak yakin kepada Allah. Tapi orang yang yakin kepada Allah, dia akan kata pada diri dia, ini satu ujian yang Allah nak bagi, nak tengok sama ada aku ni beriman ataupun tidak. Sama ada aku ni tenang dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Maka dua keadaan yang berbeza dalam menghadapi satu situasi buruk yang sama. Inilah kesan daripada orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia akan membawa kepada kesabaran, kepada menjadi orang yang lebih kental daripada orang yang suka menyalah-nyalahkan perkara yang berlaku di sekeliling dia. Dan orang yang positif dan orang yakin kepada Allah ini, maka tahu pasti ada hikmah Allah buat aku begini. Pasti ada hikmah. Takkan terjadi sesuatu yang kita anggap buruk, kan? Melainkan ada hikmah yang Allah nak bagi kepada aku. Kalau kita tengok dan kita selak ayat 214 surah Al-Baqarah, kita melihat betapa para rasul dan para sahabat-sahabat rasul ni pun merasa tersepit, sehingga ada yang bertanya bila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang boleh semak, kita semak sama-sama ayat 214 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita keadaan para rasul dan juga para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang yang dahulu sebelum daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda, diserang penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, mata nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Allah bagi tahu sesungguhnya pertolongan Allah tu dekat je dengan apa? Pertolongan Allah tu dekat. Allah tak kata dia akan datang segera, tetapi pertolongan Allah itu maknanya mintalah kepada dia, ada dekat dengan kita. Bila hati-hati orang beriman, mereka sedar hakikat dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan jadi apa? Tenang dan jadi lagi kuat, kerana mereka yakin pertolongan Allah itu dekat. Mereka akan kembali waras dan bersemangat dalam nak menempuh ujian tu. Allah Subhanahu wa taala, mereka sedar bahawa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah ada dekat dengan mereka. Yang duk berlaku pada diri mereka itu ujian saja. Maka hendaklah ujian itu didahului dengan kepercayaan yang tinggi. Bantuan Allah pasti akan tiba. Mereka sedar bahawa tidak akan masuk syurga melainkan mereka diuji dan dicuba oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu. Maka sebab itu mereka akan reda dengan ujian dan cubaan yang Allah beri kepada mereka. Mereka tahu itulah cubaan dan ujian untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malang bagi mereka yang tidak ada hubungan dengan Allah. Orang yang tak dapat melihat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sumber ketenangan yang paling utuh, itulah orang yang paling malang. Dan mereka perlu dibantu untuk sedar hakikat ini.
Tidak sedikit kita baca kisah-kisah orang yang stres, orang yang tertekan dalam hidup dia. Ramai yang akhirnya membuat perkara yang tak elok untuk mencari ketenangan. Orang bunuh diri, orang minum arak, orang pergi cari benda maksiat untuk hiburkan hati dia. Orang buat benda yang salah nak cari ketenangan tu. Tapi kita yang telah sedar bahawa hakikat nak dapat ketenangan itu datang daripada Allah, kita kena sedarkan mereka. Ajak dan bimbing mereka supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat ketenangan daripada Allah pun tidak memerlukan bayaran. Allah adalah pemilik ketenangan, kepada Dia kita meminta. Allah juga pemilik ujian, cubaan, tekanan, kepada Dialah kita minta penyelesaian. Sekadar itu mudah-mudahan memberi manfaat. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.